kita boleh tinggal dah. Hak halal kita terima, hak haram kita tolak selalu. Tinggal. Tapi ada lagi yang disebut sebagai musyabbahat atau mustabihat yang sama-sama. Hak sama-sama ni kebanyakan orangnya tak tahu hukum. Tak tahu hukum. Dalam riwayat Tirmizi-nya datang dengan lafaz yang jelas. La yadri kathirun minan nas. Dalam riwayat Tirmizi, ramai orang tak tahu aminal halal hiya aminal haram. Sama ada dia tu halal ataupun haram. Hukum dia. Perkara tu nak kata halal atau haram, tidak tahu. Jadi dalam hadis itu Nabi sebut la ya'lamuha katsirun minan nas. Perkataan katsirun itu ramai. Ramai bukan semua. Bukan semua yang tidak tahu dah, tapi ramai yang tidak tahu. Bermakna ada yang tahu. Ada sedikit yang tahu. Siapa dia yang tahu ni? Iaitu ulama-ulama yang siapa ke mereka ijtihad, al-mujtahidun. Ulama-ulama ahli ilmu ni, maka dia ni tahu hukum tu. Dia tidak menjadi kesamaran. Tidak menjadi kesamaran kepada dia kerana jelas. Kerana jelas. Jadi syubhat tadi tu kepada orang yang bukan ulama yang dalam ilmu. Yang dalam sama ada siapa dia orang yang tidak dalam ilmu, orang awam tu sudah tentulah termasuk juga ulama yang ada ilmu tapi tidak mampu untuk nak memahami dalil, nak tarjih, nak berapa, itu pun termasuk di dalam istibah juga, dengan makna ragu juga, dengan makna sama juga. Famanittaqal musyabbahati, siapa-siapa yang memelihara diri daripada perkara yang sama tadi, dia dapat menjauhkan diri, dia dapat meninggalkan perkara yang sama tadi. Istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Nabi kata siapa dia arahan nabinya supaya menjauhkan diri. Hak halal kita terima, hak haram tu memang kena jauh dah. Selagi hak al-musyabbah ataupun al-mustabihat, Nabi sebutnya kamu kena jauhkan diri juga daripada. Pelihara diri kamu daripada yang sama-sama ni. Kenapa? Orang yang dapat memelihara diri daripada sama-sama ni, istabra'a li dini, dia dapat menyucikan, membersihkan agama dia dan juga maruah. Lagu mana menyucikan diri dia, menyucikan agama dia, iaitu daripada kurang. Menyucikan agama tu situ dengan mana? Suci daripada kurang. Jadi perkara yang syubhat ni yang menyebabkan jadi kurang agama. Lagu mana kurang agama? Apabila kita terlibat dengan syubhat, perkara yang syubhat yang menyebabkan kita ni
gerik agama kita kau turun, dia akan mudah untuk terlibat kepada haram. Syubhat ni pintu kepada haram. Pintu kepada haram. Sebab itulah maknanya Nabi kata sebut, kalau kamu dapat menghindarkan perkara yang syubhat. Bak kita kecek ni bak warung. Bak warung bukan bak halah, bak warung. Warung ni maknanya patut kita kena tinggal agama. Kalau kita dapat menyucikan diri kita, memelihara diri kita daripada syubhat, kita dapat menyucikan agama, iaitu daripada berlakunya kurang agama. Ya? Kurang agama tu iaitu bukan kata meningkat dak. Dengan sebab kita dapat melakukan ketaatan dak, dia akan membawa kepada haram. Membuka jalan kepada perkara yang haram. Dan juga menyucikan maruahnya. Apa maksud menyucikan maruah tu? Iaitu daripada celaan orang, daripada kritikan orang, daripada kata-kata orang. Kerananya orang yang tidak peduli nak jauhkan diri dia daripada perkara syubhat ni, maka dia juga mendedahkan diri dia kepada kritikan orang kecil. Ya? Secara khususnya di dalam bab cari harta. Di dalam bab cari harta, cari rezeki, kita tidak ambil kira perkara yang syubhat berapa ni, kita tidak ambil kira. Yang menyebabkan orang yang nampak syubhat ni, orang yang nampak harta malik, dia akan kritik kita, dia akan kritik kita. Jadi maruah kita akan tercalar dengan sebab kita tidak menjaga perkara yang syubhat. Dalam bab riba khusus tak jelas, ni kata riba, ni kata tak, kita pun ambil. Dia kata ustaz gua ana dia makan riba juga. Tu lebah gua ana dia makan riba juga. Di dalam kerjaan yang tidak jelas statusnya kerja kita, halal ke haram, sudah tentu orang kata gua ana ustaz terlibat dengan barang-barang karu. Kerja-kerja yang tidak jelas halal apa, terlibat juga. Yang menyebabkan maruah kita tercalar. Maruah kita tercalar. Jadi dua faktor negatif yang disebut oleh Nabi SAW dengan sebab kita terlibat dengan perkara syubhat. Yang pertamanya membuka pintu kepada haram, yang menyebabkan agama kita ni akan jadi cacat punah. Yang keduanya, status diri kita ni, image diri akan tercalar. Image diri akan tercalar. Sebab itulah yang Nabi sebut kurang agama ni, Rasulullah sebut waman waqa'a fi syubhat, siapa dia yang terlibat dengan perkara yang syubhat. Siapa dia yang terlibat dengan perkara yang syubhat? Ulama sendirinya khilaf di dalam hukum syubhat. Ada setengah kata haram, ada setengah kata tertolak, setengah kata makruh, macam-macam. Dan syubhat ni, gapo dia, lagu mana kita nak kenal syubhat? Benda syubhat tu kita nak kenal lagu mana? Dari segi pengukuran, panduan, garis panduan, benda syubhat tu lagu mana? Ulama nya menyebut 4 perkara hak syubhat. 4
Yang pertama sekalinya, masalah yang bertembung dalil. Dari segi dalilnya tidak jelas. Ada dalil kata boleh, ada dalil kata tak boleh. Ada dalil belaka, hak tak boleh pun ada, hak boleh pun. Itu termasuk dalam syubhat. Apabila ada dalil yang kata boleh, ada dalil yang kata tak boleh. Yang keduanya, ikhtilaful ulama. Masalah yang ulama jadi khilaf. Sebab itulah dalam kaedah fiqhnya al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu digalakkan. Masalah yang ulama kata khilaf, kita kata rokok, ada orang kata haram, ada kata makruh, paling kurang syubhat dah. Kerana khilaf di kalangan ulama banyaklah perkara yang khilaf di kalangan ulama. Tak dengar tu. Contoh keluar daripada khilaf. Kalau supaya dengan rokok, kita kata ada orang kata makruh, ada orang kata haram. Kita tinggal belaka tu dia keluar daripada khilaf. Apabila kita tak buat, kita tinggal tu, orang yang kata makruh pun tak ada apa satu, orang kata haram pun terlepas belaka. Tak sebuat, tak sehikat. Tinggal. Maka tu dia panggil keluar daripada khilaf. Dia buat amalan. Kalau kita kata ada orang kata bid'ah, ada orang kata tak, tak sebuat, tu dia panggil keluar daripada khilaf. Ada orang kata haram, ada orang kata harus. Jadi kita tinggal semua sekali itu, maka hak tu dia panggil keluar daripada khilaf. Kerana apabila kita tak buat, tak ada ulama kata tak boleh, sepakat kata semua sekali boleh. Dengan sebab kita tinggal. Tu dia panggil termasuk di dalam warung. Perkara syubhat. Yang ketiganya, iaitu perkara yang hukum dia makruh, termasuk dalam syubhat juga. Perkara yang hukum dia makruh. Dia makruh ni hak asasnya dalam ibadah. Dalam kehidupan ni dia tidak ada sebenarnya makruh dalam kehidupan. Walaupun ada istilah fuqaha, ulama fiqh menggunakan makruh. Contohnya makan buah petang. Makruh dengan sebab bang je makan, sebenarnya tidak jadi makruh ke apa. Fasan. Dengan sebab bang tadi makruh. Jadi kalau kau gosok gigi ke apa, tak ada makruh lah. Jadi hak makruh hak sebenarnya ialah di dalam bab ibadah. Hak makruh. Jadi kita tinggal hak makruh tadi itu termasuk di dalam tinggal yang syubhat. Ya makruh. Dan yang keempatnya, al-mubah, hak harus. Tinggal yang harus. Tinggal yang harus. Maksud yang harus sininya, dia ada perkara tu hukum asal dia harus. Tapi ada terikat dengan dia panggil khilafu aula. Dia ada terikat juga perkara khilafu aula. Macam makan belah cacah.
belah cacat harus. Karena ada hadis kadang-kadang Nabi makan belah cacat itu dia panggil bayanul jawaz, menerangkan hukum harus. Tapi kalau kita duduk tu dia panggil yang lebih molek, dia panggil khilafu aula. Berdiri itu termasuk walaupun harus, dia panggil khilafu aula. Khilafu aula. Ya. Termasuklah orang kecil belah cacat. Nabi pada sabit dalam hadis kan. Ya. Tapi hal itu termasuk dalam bayanul jawaz, dia panggil menerangkan hukum harus. Tapi ada hukum walaupun harus, dia panggil khilafu aula. Kerana yang aulanya duduk pasal banyak dalam hadis lain. Jadi hak khilafu aula itu termasuk di dalam bab syubhat juga. Ini yang disebut sebagai mubah. Harus yang dimaksudkan. Jadi istilah-istilah tadi itu kadang-kadang berbeza di sisi ulama. Ya. Sebagaimana makruh, kata Ibnu Munir, dia sebutnya makruh ni dekat benar dengan haram. Makruh ni dekat benar dengan haram. Sebab tu makruh ni ada dua makruh ni. Ada ulama pecah dua pula makruh. Ada makruh tanzihi dia panggil. Hak dekat dengan harus tu dia panggil makruh tanzih. Ada satu lagi makruh tahrimi. Makruh tanzihi, makruh tahrimi. Hak dekat dengan haram. Makruh hak dekat dengan haram. Hak ni hak makruh hak dekat dengan haram ni lah yang disebut sebagai syubhat. Makruh hak dekat dengan haram. Kerana benda yang makruh ni kalau sekiranya kita lazim ni, kita buat sama-sama hak makruh, dia boleh membawa kepada haram. Kalau kita buat dengan secara sama-sama, dia boleh membawa kepada haram. Begitu juga yang harus ni dia dekat dengan makruh. Benda harus ni dia dekat dengan makruh. Ya. Dan orang yang buat sama-sama hak benda harus ni, dia boleh terbuka pintu kepada perkara yang makruh. Benda hak harus ni kalau kita buat sama-sama, dia boleh membawa kepada makruh. Boleh membawa kepada makruh. Sebagaimana disebut dalam riwayat Ibn Hibban, ij'alu bainakum wa bainal harami sutra. Nabi sebut jadikanlah kamu dengan haram ni pendinding. Ya. Jadikanlah kamu dengan haram ni pendinding. Minal halali, daripada halal. Ya. Halal dengan haram tu jadikanlah pendinding. Man fa'ala dhalika istabra'a li'irdihi wa dinih. Siapa dia yang melakukan yang demikian itu, dia telah menyucikan maruah dia dan agama. Jadi pendinding itu apa dia pendinding itu? Perkara yang syubhat tadi. Halal dengan haram tu pendinding dia apa dia? Perkara yang syubhat. Sebagai pendinding yang menghalang kamu. Hak syubhat tadi, hak makruh. Makruh ni dinding yang membawa kepada haram. Hak harus membawa kepada makruh. Jadikan hak ini sebagai pendinding. Sebagai pendinding. Wa man irta'a fihi kana kal murta' fi jambil hima. Siapa dia yang gi pera lembu
Di kawasan itu seperti dia pera lembu di kawasan larangan, yushiku an yaqa'a fi, dibimbangi dia akan terjatuh di dalam, dibimbangi dia akan masuk ke dalam kawasan larangan. Jadi kesimpulannya lagu mana kesimpulan hak kita boleh buat mana hadis tadinya, Jadi Ibnu Hajar buat kesimpulannya, dia kata perkara yang halal ni, perkara yang halal dibimbangi, dia boleh perbuatan dia tadi itu membawa kepada makruh ataupun membawa kepada haram, sewajarnya kita kena menjauhi perbuatan yang hak yang halal. Hak asal dia halal, halal dengan mana mubah ataupun makruh, tapi dia boleh membawa kepada makruh. Hak yang harus tadi itu membawa kepada makruh ataupun membawa kepada haram, maka kita tinggallah. Kecek khusus, kita kecek benda ya, kita kecek harus kecek, tapi kecek banyak terlajak. Kecek banyak terlajak ni kadang-kadang dengan sebab kita tidak terasa, kita kecek benda-benda yang haram. Duk kecek orang, duk fitnah orang, duk kata itu termasuk dalam syubhat. Jadi kecek banyak tu termasuk dalam syubhat. Hukum asal dia harus saja, tapi boleh membawa kepada haram, boleh membawa kepada haram. Begitu juga kita berjaga malam, duk buat aku duk berapa duduk, boleh membawa kepada lewat sembahyang subuh, tak bangun sembahyang subuh, maka hal tu termasuk dalam syubhat. Berjaga malam tengok bola ke, waktu malam. Dia sebut seperti memperbanyakkan benda-benda yang baik. Seperti kita sebut tadi lah, benda hak yang at-tayyibat, benda yang comel, boleh membawa kepada haram, boleh membawa kepada haram. Jadi boleh membawa kepada haram tadi itu dengan sebab banyak berlebihan. Kecek hak asalnya tak ada apa satu kalau kita kecek kita, tapi apabila banyak kecek, dia mudah membawa kepada benda yang haram. Sama ada kita ni tersalah dengan sebab kita salah kecek mengupak orang haram, ataupun dia membawa kepada diri kita. Apabila kita kecek-kecek, mari berasa kagum dengan diri, mari berasa takabur dengan diri, asalnya benda tu harus, tapi membawa kepada sifat diri kita, dia panggil membawa kepada benda yang haram. Itu termasuk dalam syubhat juga, termasuk dalam syubhat juga. Contohnya Ibnu Hajar sendirinya sebut hak pak perkara hak sebut tadi tu, hak syubhat, dia kata hak yang paling rajih sekalinya yang pertama tu. Hak tiga lagi tu bagi dianya masih diperbincangkan. Hak syubhatnya yang pertama tu je, iaitu dalil yang tidak jelas ataupun khilaf ulama. Dalil yang tidak jelas. Apabila dalil itu tidak jelas,
dalam kitab Bukhari juga disebut di dalam bab buyung, riwayat Ibni Farwah daripada Sya'bi, faman taraka ma syabaha alaihi minal ithm, siapa dia yang dapat tinggal, siapa dia yang tinggal perkara yang sama-sama kepadanya dosa, yang menyebabkan dia tu perkara tu berdosa tapi sama-sama kepada dia, ya, kana limastabana lahu atra, hak jelasnya tinggal tu adalah yang lebih jelas kepada. Wa man ijtara ala ma yashukku fihi minal ithmi, siapa yang berani buat, dia hanya berasa berani, tak berasa takut sekerabu, berani buat perkara yang syok ragu kepada dia dosa, dia berasa berdosa ke tak, dia buat juga, hati dia sendiri pun mari berasa tak sedap dah. Au syaka an yuwaqi'a mastabana, hampir dia telah menghumbangkan diri dia kepada perkara yang haram secara jelas, dosa secara jelas, dia menghumbang kepada dosa secara jelas. Jadi dalam hadis ni jelas sebut. Kara'in yar'a hawla al-hima, kara'in yar'a hawla al-hima, ni gambaran contoh seperti pengembala yang mengembala di kawasan larangan, di kawasan larangan. Yang pertama sekalinya ulama sebut tentang man. Dalam hadis ni sebut wa man waqa'a fi syubhat, wa man waqa'a fi syubhati kara'in yar'a haul hima. Man situ tu man apa dia tu? Yang pertama sekalinya ulama sebut man tu man syartiyah. Jadi kalau man syartiyah, dia kena ada jawab dia. Jadi jawab dia situ tak ada, kata ulamanya jawab dia nya mahzuf, dibuang. Mana jawab dia? Setengah riwayat lain ada menyebut wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, itu jawab dia. Dalam riwayat kita ni tak ada wa man waqa'a fi syubhati wa man waqa'a fi syubhati kara'in yar'a hawla himas, waqa'a fil haram tidak disebut. Jadi dia sebutnya man itu man syartiyah. Yang keduanya dia sebut man itu adalah man mausulah. Kalau man mausulah kan, mana dianya tak perlu kepada mahzuf apa adalah ayat hak dalam hadis ataupun lafaz hak dalam hadis Imam Bukhari bawa tu sudah dah sekali, tak ada mahzuf apa. Jadi takdir dia lagu mana? Mana dianya? Iaitu orang yang terlibat dengan perkara yang syubhat ni seperti pengembala yang mengembala di kawasan larangan. Itu gambaran. Dia buat gambaran selalu. Jadi Ibnu Hajar Asqalani-nya dia sebut hak yang pertama tadi hak yang lebih kuat. Man tadi tu man syartiyah kerana dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Sebut waqa'a fil haram dan riwayat Muslim semua sekali ada. Jadi kara'in yar'a haula al-hima tu dia panggil jumlah baru. Jumlah ayat baru. Situ tu termasuk dalam ayat baru yang nak bawa gambaran kepada hak Nabi larang.
Jadi bapa yang Nabi sebut qara'in haulal hima, seperti pengembala yang mengembala kawasan larangan. Khusus kepada contoh ni, kaitan dia mana? Kaitan dianya kerana raja-raja Arab hak zaman Nabi lagi itu lagi. Raja Arab ni dia ada tanah larangan dia. Ada tanah larangan dia, tempat dia pera binatang ternakan. Pera unta, pera lembu, pera berapa. Dia ada. Ya? Dan dia istihar amaran keras. Jangan siapa-siapa ceroboh kawasan. Jangan siapa-siapa ceroboh kawasan. Siapa dia yang ceroboh akan dikenakan hukum keras. Tu raja-raja zaman dulu. Jadi Nabi ambil hal ni supaya satu gambaran yang sudah ada dalam masyarakat, dalam pemikiran sahabat itu. Faham selalu. Kerana sahabat Nabi ni faham dah. Raja-raja zaman itunya dia ada tanah larangan dia tersendiri, dan kesalahan besar orang yang ceroboh kawasan larangan tadi. Kerana satu contoh yang masyhur. Jadi hak Nabi nak rayaknya lagu mana hak Nabi nak rayak? Daripada contoh tadi, Nabi nak rayaknya orang yang takut. Kita ni kena ada sifat takut. Takut daripada hukumnya. Ya? Hukumnya yang menanti kita ada. Kerana nak mendapat keredaan raja tadi, maka dia menjauhkan daripada tempat yang dilarang. Jadi kita berasa takut kena hukumnya daripada raja tadi. Sebagaimana seorang tu gembala kambing dia di tempat tanah larangan, maka sudah tentu dia berasa takutnya lagi salah masuk gak kena hukumnya kita. Jadi Nabi nak sebut kita ni sepatutnya kena berasa takut sebagaimana seorang sebagaimana pengembala berasa takut nak pergi pera kambing di kawasan larang. Jadi kita kena berasa takut lagu tu. Jadi orang yang tidak berasa takut ni, tak ada rasa takut, dia akan pergi dekat. Tak apa, muka kita bukan nak pergi masuk dalam kawasan larangan, ikut tepi benar. Jadi situ tu dua kali. Orang yang ada sifat khasyah, sifat takut, dia akan menjauhi. Dia akan ada sifat warna. Orang yang tak ada dalam hati dia sifat khasyah, sifat takut ni, maka dia akan menghampiri perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tak ada berasa gerung, tak ada berasa takut. Contohnya dalam hadis ni juga ulama bincang. Ya. Ulama bincangnya contoh tadi qara'in yar'a haulal hima tu perkataan Nabi ke ataupun tidak. Dia panggil mudraj dalam istilah hadisnya, dia panggil mudraj. Mudraj ni perawi masuk perkataan dia, bukan perkataan Nabi. Ya. Jadi setengah katanya mendakwa contoh tadi itu dia kata bukan perkataan Nabi, perkataan Asy-Sya'bi, perawi hadis. Perkataan Asy-Sya'bi. Ya. Sebagaimana disebut oleh Abu Amr Ad-Dani. Cuma Ibnu Hajar sebutnya, apabila aku cek balik, perhati balik dalam hadis ni, betul ke
perkataan tu perkataan Sya'bi, aku tidak jumpa satu bukti. Tak ada. Jadi contoh tadi itu dia kata perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sebut, bukan kata Sya'bi. Bukan kata perawi, tidak. Bukan kata perawi hadis. Apa tu? Yang lebih rajihnya syartiyah. Kenapa kita sebut dah tadi? Kerana dikuatkan oleh riwayat yang lain. Dia ada jawab mahzuf. Jawab syarat tadi itu ada dalam riwayat yang lain. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Dalam riwayat lain ada sebut. Jadi kata dianya man situ man syartiyah, bukan mausulah, tidak. Jadi ulama bincang ni contoh tadi tu kerana sebahagian riwayat tak ada contoh. Dalam sebahagian riwayat ada contoh. Sebab itulah setengah ulama kata itu bukan daripada perkataan Nabi, tambahan daripada perawi. Tambahan daripada perawi. Kata Ibnu Hajarnya tidak semestinya lagi. Kerana contoh tadi itu sabit daripada riwayat huffaz, ulama-ulama yang hafiz hadis, hak kuat, hak thiqah. Jadi kita kena terima. Bukan kata termasuk dalam mudraj. Tambahan daripada perawi, tidak. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna himallah. Kita nak berhabis hadis. Pasal lewat sikit tadi dia. Start. Tak apa hadis tak apa. Ala inna himallahi fi ardihi maharimu. Ingatlah sesungguhnya kawasan larangan Allah Subhanahu wa taala di buminya. Maharimuhu, perkara yang Allah haram. Perkara yang Tuhan haram itu adalah kawasan larangan Tuhan. Dalam riwayat ini sebut ala inna himallah fi ardihi. Dalam riwayat lain sebut ala wa inna himallah. Ada waw. Apa makna maharim situ tu? Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Makna dianya perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintah yang wajib. Dua perkara. Yang pertamanya perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak makruh tidak termasuk. Yang keduanya, kita tinggal perkara yang wajib, hak Tuhan suruh, termasuk juga. Tidak termasuk hak sunat. Itu termasuk maharim. Maharim. Dalam riwayat Abi Farwah dia sebut al-ma'asi. Dari riwayat lain sebutnya maharimuhu itu iaitu ma'asi. Diraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hak dikira dosa tu termasuk dalam maharimullah. Berlaku. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah sesungguhnya dalam diri itu ada seketul daging. Mudghatan, ada seketul daging. Besar mana tu? Seketul daging itu besar mana? Besarnya qadar mudghah. Mudghah ni qadar dia lagu kalau kita ambil dabar roti tu kan. Buh dalam mulut kita kacik. Hak kawasan gigi kita tu semua sekali dia panggil mudghah. Dalam hati kitanya ada sebesar tu, qadar besar tu.
seketul daging yang disebut sebagai hati. Hati itu satu. Nabi sebut dengan qadar. Dan dinamakan hati tadi sebagai hati, qalb. Dinamakan hati tadi itu yang pertamanya kerana 3 perkara. Hati itu dalam bahasa Arab dia panggil qalbun. Dinamakan qalbun tu kerana litaqallubihi fil umur, kerana dia berbolak-balik. Nak gani dia boleh bertukar jadi nak lain pula. Hati ni dia boleh bertukar. Kita orang Islam dah, kita tahu dah perkara yang maksiat ni salah, tapi mari tasir satu tahap berasa nak pula terlibat dengan maksiat. Yang keduanya, qalbun tu juga dikira khalis, terah. Kalau kita kata agak terah lah, benda semua sekali tu pati, kita kata pati sesuatu, iaitu khalisun ma fil badan, benda pati ada dalam badan semua sekali. Hati itu sebagai pati dia, sebagaimana semua perkara tu dia ada pati dia, terah dia. Yang ketiganya disebut qalb tu juga kerana diletak dalam diri manusia dalam keadaan terpaling. Itu dari segi bahasa lah, bapa dinamakan sebagai qalb tadi. Jadi ulama hurah dari segi bahasa. Idza salahat, apabila hati itu, apabila daging tadi itu baik, salahal jasadu kulluhu, baiklah semua anggota. Wa idza fasadat, dan apabila rosak, fasadal jasadu kullu, rosaklah anggota semua sekali. Ala wahyal qalbu, ingatlah ialah hati. Ialah hati. Jadi salahat tadi tu boleh baca dengan dua. Salahat, fasadat pun boleh baca dua-dua, ataupun saluhat, fasudat, kita boleh baca dua. Salahat yasluhu. Hatu dari segi bacaan. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebut khusus tentang hati. Bapa tu kerana hati ni raja kepada anggota. Hati kita ni raja kepada anggota. Jadi pentingnya kita menjaga hati kita, menyuci hati kita, dan juga menyihatkan hati kita supaya hati kita ni sihat malah. Kerana kalau sekiranya comel raja tu, maka comel lah segala rakyat hal lain, anggota yang lain. Kalau punah raja tu, punah segala anggota yang lain. Jadi dalam hadis ni suatu galakkan supaya kita menjaga hati. Hati itu sangat tinggi nilai dia. Galakkan supaya kita jaga hati. Lagu mana kita nak jaga hati ni? Iaitu dengan cara kita kena cari rezeki yang baik. Itu di antara cara jaga hati. Semua benda yang masuk ke dalam mulut kita, masuk dalam perut kita, rezeki hak kita cari ni, biar hak halal semua sekali. Biar hak halal semua.
Kerana hak halal tadi tu dia memberi kesan besar kepada hati. Memberi kesan besar kepada hati. Itu salah satulah. Tidak kata jaga hati duduk ngati saja. Dah. Bahkan Nabi sebutnya hak besar sekalinya, dan hak yang paling payah sekali kita nak jaga hati kita ni di dalam bab hijau buah kita. Di dalam bab cari pitih kita, rezeki kita. Hak tu yang paling payah kita nak jaga hati. Supaya semua pastikan hijau buah kita ni halal pula. Jangan sikit rabuk yang terlibat dengan syubhat. Kerana dia boleh menjaga hati kita daripada sakit. Dan jaga hati tadi tu, jaga hati daripada apa dia? Hati ni hijau dia nya faham. Hijau hati ni faham. Memahami. Jadi kalau sekiranya kita tak jaga hati kita, yang menyebabkan hati kita ni sakit, maka kita tak faham. Agama kita tak faham. Kita tak faham agama. Kerana akal yang disebut sebagai akal tadi tu ada dalam hati kita. Akal, hak faham tu ada dalam hati kita. Tuhan sebut dalam Qurannya, fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka mereka tu ada hati ya'qiluna biha, yang mereka boleh faham. Ada hati yang mereka boleh faham. Jadi hati ni orang ada belaka, tapi bapa yang tak boleh faham agama? Tak boleh faham agama. Bapa? Kerana mereka tak jaga hati tadi. Tak jaga hati tadi tu yang menyebabkan punah kefahaman kita terhadap agama. Kita tak faham agama. Dia Tuhan sebut dalam ayat yang lain, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la dzikra, benar-benar menjadi peringatan, liman kana lahu qalbun, kepada orang yang ada hati. Kata ulama tafsirnya, qalbun situ aqlun, orang yang ada akal, boleh buat faham. Orang yang ada kefahaman. Jadi hadis ni ulama sebutnya termasuk dalam hadis-hadis yang besar ni lah. 4 hadis sebagai usul sunnah. Termasuk dalam usul sunnah, salah satunya termasuk hadis. 4 hadis. Ummu sunnah dia panggil. Sebagai ummul Quran tu 4 hadis ummu sunnah. Terus salah satunya hadis ni lah. Kerana hadis ni ia menapis segala hukum-hukum syarak. Hak tapis semua hukum-hukum syarak ni hadis. Supaya ada hak halal, hak haram, hak syubhat semua sekali. Di dalam kita beramal dengan agama. Di dalam kita beramal dengan agama. Jadi jelas benar. Sebab itulah kitab Bukhari ini bukan kitab fiqh, bukan kitab akidah, bukan kitab tasawuf, bukan kitab agama. Bukhari ini kitab agama. Apabila kita belajar Bukhari ini, kita faham agama. Kita supaya nak kita belajar fiqh, kita faham fiqh ya. Belajar akidah, faham akidah. Tasawuf. Dan semua tu kita faham mengikut huraian dan juga ulasan para ulama. Mengikut corok pemikiran dia. Jadi kitab Bukhari ini dia bawa mari kitab agama yang kita boleh faham agama Islam. Jadi setakat itulah yang kita baca hari ni nya. Sudah molek. Kalau baca hak baru pun ada 5 minit lagi. Pada ni pada insya-Allah kita akan baca pula
patut pada kurang kita kena baca 2 hadis, 2 bab. Pasal lambat terlajak dah kita ni. Tak ada. Masa pun oleh kena start pun lewat bukan semua sekali. Kalau boleh awal tu dan sikit. InsyaAllah.